2023, Draft Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Bacaan kali yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta membuat peruntukan mengenai tanggungjawab, kebertanggungjawaban, tadbir urus dan ketulusan kerajaan dalam menguruskan keuangan awam dan risiko fiskal, khususnya berhubung dengan hasil, perbelanjaan, pinjaman dan hutang, melaporkan dokumen belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen lain, dan untuk mengadakan perkara lain yang berkaitan dengannya. Tan Sri Yang Pertua, dalam usaha memacu ekonomi negara, terdapat keperluan untuk mengimbangi antara pelaksanaan agenda pembangunan negara dengan usaha mengekalkan kemampanan keuangan kerajaan dalam jangka masa sederhana dan panjang. Bagi mencapai maksud ini adalah penting untuk meningkatkan disiplin dan melaksanakan kebertanggungjawaban dalam pengurusan keuangan awam. Usaha ini amat penting bagi memastikan keuangan awam kekal kukuh dan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan fiskal negara supaya peruntukan yang mencukupi dapat disediakan seterusnya memberi impak yang optimum kepada rakyat. Dalam masa yang sama, usaha turut ditingkatkan bagi menangani isu berkaitan ketirisan, pembaziran, penyelewengan dan kelemahan tata kelola dalam pengurusan wang awam yang akhirnya merugikan dana negara. Antara inisiatif yang boleh dilaksanakan adalah menambah baik struktur institusi dan tadbir urus, ketelusan pelaporan dan keberkesanan pengurusan risiko melalui pembaharuan fiskal yang lebih bertanggungjawab dan progresif. Sejak tahun 2017, Kementerian Keuangan telah meneroka langkah-langkah untuk menambah baik pengurusan keuangan awam melalui peningkatan disiplin fiskal, keberkesanan perbelanjaan dan ketulusan dalam pelaporan. Pengenalan Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal merupakan antara inisiatif pembaharuan fiskal yang utama bagi memastikan kemampanan fiskal kerajaan persekutuan dengan menekankan prinsip kebertanggungjawaban dalam melaksanakan pengurusan fiskal. Undang-undang berkaitan tanggungjawab fiskal juga telah diperkenalkan oleh kebanyakan negara seperti New Zealand, Australia, United Kingdom, Brazil, Chile, Ireland, Nigeria, India dan Thailand. Selaras dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa ini, kerajaan telah mengumumkan cadangan untuk memperkenalkan Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA dalam Belanjawan 2019. Tan Sri Yang Pertua, Kementerian Keuangan telah menubuhkan jawatankuasa pemandu dan teknikal yang bertanggungjawab memberikan panduan, membincangkan isu dasar yang merangkumi elemen dan rangka dasar FRA yang sesuai dalam konteks pembangunan negara. Selain itu, satu kertas konsultasi awam telah diterbitkan pada September 2021 bagi mendapatkan input dan maklum balas berkenaan penggubalan FRA sebagai sebahagian daripada agenda pembaharuan fiskal. Kertas konsultasi tersebut mengandungi asas pertimbangan, isu berkaitan pengurusan fiskal serta cadangan rangka dasar FRA. Secara umumnya, orang awam, penganalisa, para akademik, agensi penarapan dan institusi antarabangsa menyokong usaha kerajaan untuk meningkatkan tata kelola, kebertanggungjawaban dan ketulusan dalam pengurusan fiskal melalui pengenalan FRA. Walaupun pandemik COVID-19 telah menjejaskan pelan pelaksanaan FRA, namun kerajaan kekal komited untuk meneruskan inisiatif pembaharuan fiskal termasuk memuktamadkan FRA sekarang ini seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2023. Tan Sri Yang Pertua, negara kita pernah mencatat lebihan baki fiskal serta berupaya membayar sebahagian daripada hutang negara yang berjumlah sekitar 103.1 bilion ringgit atau 36.4% berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 1998. Walau bagaimanapun, sejak krisis keuangan Asia 1997-1998, kerajaan telah mengalami defisit dalam belanjawan secara berterusan dengan defisit fiskal tertinggi dicatat pada tahun 2009 iaitu 6.7% berbanding KDNK berikutan beberapa krisis ekonomi dan keuangan global. Defisit fiskal ini telah berjaya dikurangkan secara beransur-ansur kepada paras terendah pada tahun 2017 iaitu 2.9% berbanding KDNK.
Namun, krisis kesihatan akademik akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022 memerlukan kerajaan memperkenalkan beberapa siri pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi bernilai 530 bilion ringgit atau 36.1% KDNK dengan suntikan langsung fiskal sebanyak 92.5 bilion ringgit sebagai langkah intervensi bagi membantu rakyat dan mengelakkan ekonomi dari terjerumus jatuh ke tahap yang jauh lebih buruk. Pengenalan pakej-pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi yang memerlukan suntikan keuangan kerajaan telah menyebabkan paras defisit kembali meningkat kepada 6.4% daripada KDNK pada tahun 2021. Jumlah hutang kerajaan persekutuan telah melonjak kepada 1.079.6 bilion atau 60.3% daripada KDNK pada akhir Disember 2022 berbanding 793 bilion ringgit atau 52.4% pada akhir 2019. Perkara ini telah menyebabkan kerajaan terpaksa meminda hard ceiling hutang daripada 55% kepada 65% daripada KDNK. Selain itu, dalam tempoh yang sama, kerajaan juga menanggung liability dalam bentuk komitmen jaminan, komitmen projek di bawah perkongsian awam swasta dan inisiatif pembiayaan swasta berjumlah 363.3 bilion ringgit. Ini menjadikan keseluruhan hutang dan liability kerajaan persekutuan mencecah hampir 1.5 trilion ringgit. Peningkatan hutang ini telah meningkatkan bayaran khidmat hutang dan mengekang ruang fiskal bagi melaksanakan program dan projek baharu serta langkah kitaran balas untuk menghadapi krisis ekonomi atau kejutan luar. Oleh yang demikian, situasi ini telah meningkatkan kepentingan peranan dasar fiskal dalam menyokong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta memastikan kemampanan kewangan negara dalam jangka sederhana dan panjang. Tan Sri Yang di-Pertua, pada masa ini terdapat beberapa perundangan yang diguna pakai dalam tadbir urus pengurusan fiskal negara. Akta Tata Cara Keuangan 1957 merupakan akta utama dalam pengurusan kewangan negara. Walau bagaimanapun, akta ini lebih tertumpu kepada prosedur dan tata cara pengurusan kewangan awam, namun tidak menyentuh mengenai kebertanggungjawaban dan ketulusan dalam rangka dasar fiskal negara. Oleh itu, penggubalan rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal akan melengkapi Akta Tata Cara Keuangan 1957 serta menjadi tambahan kepada dan tidak mengurangkan peruntukan undang-undang bertulis yang berkaitan. Tan Sri Yang Pertua, akta yang dicadangkan ini dirangka berteraskan prinsip tadbir urus, governance, kebertanggungjawaban, accountability, dan ketelusan, transparansi, dalam menyokong usaha meningkatkan tata kelola dan kecekapan pengurusan kewangan awam mengikut standard, peraturan dan prosedur terbaik dan selari dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Saya mohon untuk menghuraikan setiap pasal dalam Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal. Rang Undang-Undang mempunyai 6 pasal dan 2 jadual seperti berikut. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas iaitu Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Permulaan tarikh kuat kuasa yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui pewartaan pemakaian akta yang cadangkan ini hanya kepada kerajaan persekutuan dan entiti kerajaan persekutuan serta tafsiran bagi perkataan tertentu. Akta yang cadangkan ini juga hendaklah dibaca bersama-sama dengan undang-undang bertulis yang berkaitan. Pasal 2 mengandungi elemen prinsip umum pengurusan iaitu kebertanggungjawaban, ketelusan, tanggungjawab dan kesaksamaan antara generasi serta prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab seperti berikut. Pertama, memastikan kestabilan makroekonomi. Kedua, mencapai dan mengekalkan kemampanan baki fiskal. Tiga, mencapai dan mengekalkan tahap hutang yang berhemat. Dan keempat, memastikan pengurusan risiko fiskal yang berkesan. Semua prinsip di atas akan diterjemahkan dalam bentuk objektif fiskal dan nilai kuantiti meliputi sasaran tahunan dan jangka sederhana antara 3 hingga 5 tahun yang ingin dicapai oleh kerajaan seperti dalam jadual pertama akta yang dicadangkan ini. Sebagai panduan kepada perancangan fiskal jangka sederhana, penggubalan rangka kerja fiskal jangka sederhana yang diterbitkan secara tahunan akan diteruskan dan disokong oleh strategi hasil dan dasar perbelanjaan. Pasal 3 mengandungi klausa berkaitan penggubalan dasar hasil, perbelanjaan awam, pengurusan pinjaman dan hutang serta pengurusan risiko fiskal. Secara umumnya, komponen-komponen ini mengandungi klausa berikut. Pasal 3 penggal 1 menggariskan bahawa penggubalan dasar hasil adalah berdasarkan prinsip kecekapan, keadilan, kesaksamaan serta prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab.
Objektif yang ditekankan meliputi antaranya memastikan penjayaan sumber hasil yang mampan, sistem dan perundangan cukai yang cekap dan saksama, dan meminimumkan potensi kehilangan hasil. Subpasal ini juga menyatakan tanggungjawab Menteri Keuangan berhubung dengan dasar hasil, iaitu antaranya merangka strategi hasil jangka masa sederhana, menyediakan anggaran hasil tahunan, menaksir potensi kehilangan atau tambahan hasil, serta memastikan pengurusan dan pentadbiran hasil mengikut objektif yang dinyatakan dalam akta yang dicadangkan ini. Subpasal 3 Penggal 2 menjelaskan pengurusan perbelanjaan awam perlu dirangka dan dilaksanakan secara berkesan dan cekap dengan mengutamakan disiplin fiskal, ketelusan dan keberkesanan ke arah mencapai keseluruhan objektif sosioekonomi. Perbelanjaan awam perlu diurus secara berhemat dengan keutamaan program dan projek strategik serta berimpak tinggi yang memberi kesan pengganda kepada ekonomi. Kerajaan juga hendaklah menilai implikasi kewangan ke atas setiap keputusan dasar yang ingin dilaksanakan serta memastikan peningkatan perbelanjaan sejajar dengan penjanaan hasil. Subpasal ini juga menyatakan tanggungjawab Menteri Keuangan untuk menyatakan sumber pembiayaan sama ada melalui pinjaman, penjimatan, pensurutukan semula perbelanjaan, tambahan hasil atau sekiranya terdapat keperluan peruntukan tambahan. Menteri Keuangan juga perlu menyediakan dasar perbelanjaan jangka sederhana serta menambah baik tata kelola dan ketulusan dalam perbelanjaan melalui pemantauan dan pelaporan secara berkala. Subpasal 3 Penggal 3 menjelaskan pengurusan pinjaman dan hutang yang bertanggungjawab dan berhemat, memastikan obligasi pinjaman dan hutang dipenuhi tepat pada masanya dengan tahap risiko yang munasabah. Selain itu, tujuan pinjaman juga hanya untuk membiayai perbelanjaan pembangunan dan pembayaran balik hutang. Pasal ini juga menjelaskan bahawa pinjaman yang dibuat perlu mematuhi akta-akta berkaitan seperti dinyatakan dalam jadual kedua akta yang dicadangkan ini dan digunakan bagi maksud yang dinyatakan dalam jadual pertama Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dan pembayaran balik hutang. Pasal ini juga menyatakan tanggungjawab Menteri Keuangan berhubung dengan pengurusan hutang dan pinjaman, iaitu antaranya menyediakan program pinjaman tahunan serta membuat penilaian kemampanan hutang jangka masa sederhana. Pasal 3 Penggal 4 menyatakan pengurusan risiko fiskal dengan matlamat meminimumkan dan mengurangkan pendedahan risiko fiskal kerajaan. Risiko fiskal kerajaan merangkumi komitmen keuangan berbangkit daripada jaminan kerajaan, kerjasama awam swasta dan entiti kerajaan, perubahan indikator ekonomi serta impak daripada bencana alam, perubahan iklim, pandemik dan situasi geopolitik yang akan meningkatkan komitmen keuangan kerajaan. Subpasal ini juga menyatakan tanggungjawab Menteri Keuangan berhubung dengan pengurusan risiko fiskal, antaranya mengenal pasti sumber risiko fiskal, menilai dan melaporkan risiko fiskal. Menteri Keuangan juga perlu menyediakan garis panduan pengurusan risiko fiskal bagi menghadkan pendedahan risiko fiskal serta menyediakan pelan mitigasi bagi menangani impak risiko fiskal. Selain itu adalah menjadi tanggungjawab entiti kerajaan dan penerima jaminan keuangan untuk mengemukakan laporan keuangan tahunan kepada perbendaraan. Pasal 4 mengandungi klausa berkaitan pelan pelarasan fiskal bagi meningkatkan kebertanggungjawaban Menteri Keuangan kepada Parlimen. Pelan pelarasan fiskal perlu dibentangkan dalam dua keadaan, iaitu pertama, sekiranya berlaku penyimpangan sementara, dan kedua, apabila sasaran ditetapkan dalam jadual pertama akta yang cadangkan ini tidak dapat dicapai. Penyimpangan sementara memberi fleksibiliti kepada kerajaan untuk menyimpang sementara daripada sasaran yang ditetapkan dalam jadual pertama akta yang dicadangkan ini sekiranya berlaku keadaan luar jangka seperti krisis ekonomi, krisis kesihatan atau menjejaskan kedudukan fiskal. Dalam hal ini, Menteri Keuangan perlu membuat penilaian keadaan luar jangka tersebut dan membentangkan kepada jemaah menteri. Sekiranya jemaah menteri bersetuju bahawa terdapat keadaan luar jangka yang akan memberi kesan signifikan kepada ekonomi, kesihatan rakyat dan kedudukan fiskal, Menteri Keuangan perlu membentangkan pelan pelarasan fiskal untuk kelulusan jemaah menteri dan kemudiannya dibentangkan kepada Dewan Rakyat untuk makluman. Oleh yang demikian, kerajaan boleh melaksanakan sebarang langkah suntikan rangsangan ekonomi dengan izin counter cyclical measures sekiranya berlaku sebarang krisis yang boleh menjejaskan kehidupan, ekonomi dan kedudukan fiskal kerajaan.
Manakala dalam keadaan kedua, sekiranya objektif fiskal dan nilai kuantiti dalam jadual pertama akta yang cadangkan tidak dapat dicapai, Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk membentangkan pelan pelarasan fiskal melalui satu ketetapan di Dewan Rakyat untuk kelulusan. Sekiranya Dewan Rakyat tidak meluluskan pelan pelarasan fiskal ini, Dewan Rakyat boleh meluluskan satu ketetapan untuk Menteri Keuangan menambah baik pelan pelarasan fiskal untuk dibentang semula di Dewan Rakyat. Menteri Keuangan perlu melaporkan kemajuan langkah pelan pelarasan fiskal di dalam laporan tinjauan fiskal tahunan. Pelan pelarasan fiskal hendaklah mengandungi justifikasi bagi penyimpangan atau ketidakcapaian objektif fiskal dan nilai kuantiti, langkah-langkah yang akan diambil dan jangkaan tempoh masa yang akan diambil untuk kembali atau mencapai objektif fiskal dan nilai kuantitinya. Pasal 5 adalah mengenai penginstitusian jawatan kuasa dasar fiskal yang telah ditubuhkan secara pentadbiran sejak 2013. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk menyelia hal ehwal fiskal, hutang dan liability serta risiko fiskal, membincang dan mengesyorkan dasar bagi mencapai objektif fiskal serta memenuhi tugas fidusiari dalam memastikan pelaksanaan dasar fiskal selaras dengan pengurusan fiskal bertanggungjawab. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh ahli seperti berikut: Perdana Menteri sebagai pengerusi, Timbalan Perdana Menteri, Menteri yang dipertanggungjawabkan bagi keuangan, Menteri yang dipertanggungjawabkan bagi ekonomi, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Perbendaraan, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Gubernur Bank Negara Malaysia dan tidak lebih 2 orang lain yang mempunyai kedudukan dan pengalaman berkaitan fiskal dan keuangan awam. Pasal 6 melibatkan keperluan penerbitan beberapa laporan berkaitan kedudukan ekonomi dan fiskal merangkumi laporan sedia ada dan juga laporan baharu. Laporan sedia ada merangkumi tinjauan ekonomi, tinjauan fiskal, anggaran hasil kerajaan persekutuan dan anggaran belanjawan tahunan. Laporan baharu yang akan diterbitkan adalah: pertama, laporan prestasi perbelanjaan separuh tahun. Kedua, penyata risiko fiskal dan ketiga, penyata perbelanjaan cukai. Jadual pertama memperincikan objektif fiskal dan nilai kuantiti iaitu sasaran tahunan dan jangka sederhana antara 3 hingga 5 tahun yang ingin dicapai oleh kerajaan. Terdapat 4 sasaran dalam jadual pertama akta yang dicadangkan ini seperti berikut. Pertama, perbelanjaan pembangunan tahunan sebagai peratusan kepada KDNK hendaklah sekurang-kurangnya 3%. Kedua, defisit fiskal sebagai peratusan kepada KDNK sebanyak 3% atau kurang dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Ketiga, paras hutang sebagai peratusan kepada KDNK sebanyak 60% atau kurang dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Dan keempat, had jaminan kewangan sebagai peratusan kepada KDNK tidak melebihi 25%. Bagi maksud jaminan keuangan yang dinyatakan dalam jadual pertama akta yang cadangkan ini, ianya adalah merujuk dan terhad kepada jaminan yang terkandung di bawah 4 akta seperti berikut. Pertama, Akta Tata Cara Keuangan 1957, Akta 61, Subsection 14.1. Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965, Akta 96, Subsection 2 dalam kurungan 1. Ketiga, Akta Jaminan Pinjaman 1972 iaitu Akta 66 Seksyen 2 dan keempat Akta Jaminan Pinjaman 1963 iaitu Akta 412 Seksyen 2. Had siling jaminan yang ditetapkan di dalam jadual pertama akta yang cadangkan ini tidak termasuk jaminan berkanun yang diberikan di bawah akta tubuh entiti yang diluluskan Parlimen seperti jaminan deposit Bank Simpanan Nasional, Lembaga Tabung Haji, Skim Simpanan Pendidikan Nasional dan caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Perlu saya jelaskan bahawa sekiranya kerajaan ingin menetapkan hala tuju dan sasaran fiskal yang baharu seiring dengan prinsip pengurusan fiskal bertanggungjawab, kerajaan boleh mengemukakan pindaan jadual pertama melalui satu ketetapan di Dewan Rakyat untuk kelulusan. Jadual kedua menyenaraikan akta berkaitan pengurusan pinjaman dan hutang kerajaan persekutuan sebagaimana dinyatakan di bawah penggal 3 pasal 3 akta yang dicadangkan ini. Secara amnya, hanya 4 akta utama digunakan pada masa ini sebagai punca kuasa kerajaan untuk meminjam, iaitu Akta Bil Perbendaharaan Tempatan 1946, Akta 188, Akta Pinjaman Tempatan 1959 iaitu Akta 637, Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 iaitu Akta 403 dan Akta Pendanaan Kerajaan 1983 iaitu Akta 275.
Walau bagaimanapun, Akta Pinjaman Bank Pembangunan Islam 1977, Akta 187 turut disenaraikan dalam jadual ini kerana menjadi punca kuasa kepada beberapa perjanjian pinjaman antara kerajaan dengan Bank Pembangunan Islam yang masih aktif dan dijadualkan akan selesai sepenuhnya pada 2026. Tan Sri Yang Pertua, buat pertama kali dalam sejarah. Ini adalah buat pertama kali dalam sejarah. Satu akta berkaitan pengurusan dasar fiskal dirangka berdasarkan konteks Malaysia bagi memastikan kemampanan keuangan awam, memelihara kestabilan makroekonomi dan melindungi kesejahteraan rakyat. Akta yang cadangkan ini mengandungi objektif dan sasaran fiskal yang jelas untuk dicapai oleh kerajaan dalam tempoh jangka masa sederhana 3 hingga 5 tahun. Selain itu, akta yang cadangkan ini menekankan aspek accountability Menteri Keuangan kepada Parlimen dalam menguruskan dasar fiskal dan keuangan awam. Penggubalan akta yang dicadangkan ini menggambarkan komitmen kerajaan bagi menambah baik tata kelola, kebertanggungjawaban dan ketulusan dalam pengurusan dasar fiskal negara. Tan Sri Yang Pertua, akta yang cadangkan ini akan membuka satu lembaran baru dalam memartabatkan agenda pembaharuan fiskal negara. Ianya akan menjadi nadi dalam penggubalan dasar hasil, perbelanjaan awam, hutang dan risiko fiskal berteraskan kepada prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab. Perjuangan ini tidak akan terhenti setakat ini, malah akan diteruskan dengan inisiatif-inisiatif pembaharuan fiskal yang lain, termasuk pengenalan rang undang-undang yang berkaitan dengan perolehan kerajaan. Sifat dan sikap tanggungjawab dalam melaksanakan tugas perlu dijiwai dalam diri setiap pemimpin dan penjawat awam dengan menjunjung ketaatan kepada negara, bangsa dan agama melebihi kepentingan peribadi. Justru sokongan penuh dalam menyokong rang undang-undang ini adalah bukti ahli-ahli yang berhormat semua berjiwa besar dalam mendukung pembaharuan dan penambahbaikan kepada dasar fiskal negara. Tetapkan niat yang baik dengan membuat perkara yang betul supaya kita dapat mewariskan satu teladan buat generasi akan datang. Saya akhiri dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sokongan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Bagus. Ada siapa yang menyokong? Saya sokong, Tan Sri. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk membuat peruntukan mengenai tanggungjawab, kebertanggungjawaban, tadbir urus dan ketulusan kerajaan dalam menguruskan keuangan awam dan risiko fiskal, khususnya berhubung dengan hasil perbelanjaan, pinjaman dan hutang, melaporkan dokumen belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen lain dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya mendapat 17 permintaan daripada ahli yang berhormat untuk berbahas atas rang undang-undang ini. Saya akan bacakan nama-nama mereka yang akan berbahas mengikut aturan dan setiap pembahas akan diberi masa 5 minit. Pertama, YB Bagan diikuti dengan Putrajaya, Paya Besar, Tanjung Karang, Gopeng, Bacok, Puchong, Kuala Krai, Ipoh Timur, Pendang, Pasir Gudang, Pasir Mas, Miri, Sik, Kampar, Kapar dan Subang. Untuk itu, saya jemput YB Bagan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua atas peluang yang diberikan untuk membahaskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal. Tan Sri Yang Pertua, saya bangun untuk menyokong rang undang-undang ini yang memang tepat pada masanya dan membuktikan komitmen kerajaan perpaduan menunaikan janji kepada rakyat untuk menjalankan reformasi institusi demi mengawal hutang kerajaan persekutuan tidak dibenarkan naik melambung tinggi akibat sikap boros atau penyelewengan dan juga demi menegakkan keluhuran perlembagaan persekutuan.
Ia juga mencerminkan kesediaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyerahkan kuasa kepada Parlimen, kuasa Menteri Kewangan kepada Parlimen agar menjalankan reformasi institusi ini, bahawa keunggulan Parlimen tetap didukung dan dibela. Ini adalah penting kerana usaha untuk memperkenalkan rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal mula pada 2018 semasa kerajaan berubah pada masa itu dan dirancang, tapi malangnya apabila kerajaan Pakatan Harapan masa itu tumbang digantikan dengan kerajaan yang baru, usaha ini nampaknya ketinggalan dan tidak diusahakan, sehingga bila berlakunya pandemik COVID sebanyak 530 bilion dibelanjakan sampai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu sebut kerajaan sudah tiada wang lagi. Sungguh pun begitu banyak wang dibelanjakan, tetapi rakyat tidak menikmatinya sampai perlu kibar bendera putih. Kita masih ingat masa susah di bawah kerajaan masa itu. Dan itulah saya rasa menunjukkan betapa penting kita ada ruang undang-undang sebegini, supaya sekiranya ada kerajaan yang tidak bertanggungjawab seperti ini, mereka tidak boleh membuat kerajaan bankrupt kerana sikap tidak bertanggungjawab mereka ni. Kita kena berhati-hati, kerana kalau tidak, ada beberapa cadangan yang dilontarkan oleh mereka. Kita masih ingat seorang pemimpin kerajaan dulu masa itu mencadangkan, kalau kerajaan tak ada wang pada masa itu, tak apa, kita boleh cetak wang untuk bagi sama rakyat. Kalau buat cadangan macam itu, habislah, hancurlah, lingkuplah sistem kewangan dan ekonomi negara. Itulah sebabnya rakyat buat keputusan betul. Tolak sama kerajaan yang tak guna itu, pilih kerajaan perpaduan. Bagang kena namakan supaya orang tersebut boleh menafikan. Jadi saya cadangkan. Saya namakan. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas kerana minta saya namakan. Yang saya menamakan ialah jiran anda Yang Berhormat Macang. Beliau yang sebutkan cetak wang untuk bagi sama rakyat kalau kerajaan tak ada wang. Boleh tanya dia besok. Yang Bagan, ada sikit soalan. Boleh? Ketika Yang Berhormat, saya tak ada masa saya lagi. nak tanya, Saya juga 30 saat saya saja. juga nak minta. Adakah ketika kerajaan Perikatan Nasional jadi kerajaan, Saya juga- harga beras melambung saya seperti juga mana minta yang berlaku sekarang? Bahawa dalam Tak bagi, duduk. Teruskan Bagan. Ya, terima kasih yang betul. Undang-undang ini penting juga supaya kita boleh pastikan skandal-skandal yang berlaku sebelum ini seperti 1MDB tidak dibenarkan berulang lagi. Dan di antara yang dicadangkan ialah untuk memastikan apabila ada jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan mestilah dilaporkan secara telus. Nah, saya nak showkan di sini kalau boleh. Sebarang jaminan yang diberikan oleh kerajaan termasuk surat sokongan, bolehkah laporkan secara umum? Kita nak tahu kerajaan berikan kepada sesiapa. Dan juga yang diberikan surat jaminan ataupun sokongan ini, mereka mesti buat penyata kewangan secara berkala kepada Parlimen supaya kita tahu apakah prestasi kewangan mereka. Pada masa yang sama, Tan Sri yang betul, saya juga ingin meminta bahawa objektif fiskal yang ditetapkan memang ia bercita tinggi dan amat berani. Tan Sri yang betul. Seperti perbelanjaan pembangunan tahunan DE mesti lebih 3% daripada KDNK. Baki fiskal, ini yang saya bimbang sikit. Baki fiskal tak boleh lebih 3%. Mesti kurang ada sama dengan 3%. Kalau kita perlu ada deficit spending, macam mana? Saya sungguh pun kita tahu perlu ada Keynesian economics. Apabila keadaan mendesak, kita harap boleh ada kelonggaran. Dan saya menimbulkan kebimbangan ini
Kerana sekiranya semua sasaran ini ditetapkan, apakah objektif fiskal sasarannya ditetapkan dan kita tidak boleh mencapainya, ia akan digunakan sebagai ukuran oleh rating agency. Oleh rating agency untuk menimbang semula kita punya credit outlook. Oleh sebab itu saya harap perkara ini boleh mungkin dilihat semula supaya apabila kita tak boleh mencapainya, ya memang di bawah section pasal 26 boleh dibenarkan penyimpangan sementara dan buat laporan ke Parlimen. Itu baik. Itu menunjukkan accountability dan ketulusannya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tapi yang penting ialah kita bimbang apakah reaksi daripada rating agency. Sekiranya yang betul, kita tak boleh mencapai objektif fiskal ini. Okey, landing. Ya, landing ya. Terima kasih. So, oleh sebab itu saya harap bahawa perkara ini diberikan pertimbangan supaya sekiranya ada apa-apa keadaan khusus, kita boleh berikan penjelasan yang sewajarnya. Kerana kalau kita berani nak bercerita tinggi, targetnya terlalu tinggi, ya akhirnya mungkin kita makan diri. Oleh sebab itu saya hendak menyatakan sokongan penuh kepada rang undang-undang ini dan juga dengan keyakinan dengan rang undang-undang ini kita dapat menghindarkan berlakunya skandal-skandal besar seperti Wan NDB dan juga Jana Wibawa dan akhirnya saya harap bolehkah kita masukkan dalam rang undang-undang ini keperluan kita mesti adakan tender terbuka. Kalau tak ada tender terbuka maka ia mungkin menjadi sesuatu yang boleh menyimpang daripada usaha untuk mencapai fiscal responsibility dengan izin. Okey. So please include the requirement of open tenders in this. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih betul. Baik, terima kasih Bagan. Saya jemput Putrajaya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dari Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Bernam. Selamat datang semua. Tan Sri Yang Di-Pertua, kami diperuntukkan 5 minit, banyak perkara-perkara yang ingin disentuh dan pertama sekali saya ingin betulkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan tadi bahawa ianya FRA ini telah dimula dibincangkan waktu Bagan kemudian di-ignore atau tidak diambil perhatian oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya baru tadi disebut oleh Timbalan Menteri konsultasi telah bermula sejak tahun 2021 lagi. Itu fakta. Tan Sri Yang Di-Pertua, pertama sekali saya ingin menyentuh di sini adalah berkaitan dengan jawatankuasa dasar fiskal. Jawatankuasa dasar fiskal yang mana kita lihat disebut dalam Seksyen 28 bahawa jawatankuasa ini boleh mengemukakan syur kepada jemaah menteri. Tugas dan tanggungjawab jawatankuasa ini ya, jika kita lihat dijelaskan dalam Seksyen 30 adalah antaranya adalah untuk menyelia perkara fiskal, menimbang teliti dan mencadangkan dasar kepada kerajaan, memastikan pelaksanaan dasar fiskal adalah selaras dengan prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab. Apabila kita lihat kepada peranan dan tanggungjawab ini, kita tahu bahawa jawatankuasa ini seharusnya merupakan jawatankuasa yang bebas atau agak bebas ya, kerana peranan-peranan ini adalah peranan yang memerlukan sebuah jawatankuasa membuat satu cadangan yang begitu objektif kepada kerajaan untuk dinilai oleh kerajaan. Oleh sebab itu, apabila saya melihat senarai ahli jawatankuasa dasar fiskal ini, kita lihat bahawa ianya akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, tak kira Perdana Menteri mana ya, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi. Dan jika kita lihat tadi saya sebut di Seksyen 28, kalaulah jawatankuasa fiskal ini bertanggungjawab membawa usul kepada jemaah menteri, maknanya apa? Dibincangkan di peringkat Perdana Menteri bersama dengan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan bersama beberapa anggota lain, akhirnya dibawa pula ke jemaah menteri yang turut dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Oleh yang demikian, saya ingin membawa kita semua melihat apabila kita bercakap tentang jawatankuasa dasar moneteri,
Jawatankuasa Dasar Moneteri yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara 2009 yang mempunyai bidang kuasa yang lebih luas. Jawatankuasa Dasar Moneteri ini dia boleh buat keputusan. Berbeza dengan Jawatankuasa Dasar Fiskal tadi, dia boleh mengusulkan, membuat cadangan dan menyelia. Dan kalau kita lihat Jawatankuasa Dasar Moneteri ini, termasuklah buat keputusan berkaitan dengan OPR, kita lihat ianya dipengerusikan oleh Governor Bank Negara, turut disertai oleh Timbalan Governor, penolong-penolong Governor dan juga 2 wakil atau ahli bebas. Oleh itu saya ingin cadangkan supaya untuk memastikan perkara yang diusulkan oleh Jawatankuasa Dasar Fiskal ini memberi kesan yang besar kepada kerajaan dan ditimbangkan di peringkat anggota pentadbiran menteri dan jemaah menteri, maka keanggotaan Jawatankuasa Dasar Fiskal ini saya rasa kita perlu teliti semula. Jadikannya sebuah badan yang agak bebas. Jadi apabila Jawatankuasa Dasar Fiskal bawa kepada anggota pentadbiran, bawa kepada menteri, bawa kepada jemaah menteri, akan ada sparring. Jadi jawatankuasa ini melihat dari sudut profesionalisme mereka, dari sudut kepakaran mereka, bawa kepada kerajaan dan kerajaan melalui jemaah menteri dan menteri keuangan akan meneliti dan bincang dengan Jawatankuasa Dasar Fiskal ini. Dengan cara ini kita akan mewujudkan. Boleh nak mencela sikit tak? Okey. Terima kasih Putrajaya. Saya tertarik dengan Putrajaya punya hujah tadi dan secara dasarnya saya setuju. Adakah Putrajaya mungkin boleh setuju juga mungkin untuk imbangi apa yang YB Putrajaya katakan, mungkin kita boleh lebihkan sedikit orang luar, kita panggil orang luar dalam 291I itu, yang mana dalam tu dia kata 2 tapi mungkin kita boleh lebihkan lagi supaya kita boleh imbangi sedikit apa yang telah Putrajaya katakan. Terima kasih Bangi. Saya setuju. Selain lebihkan juga, saya cukup khawatir berkaitan dengan pengurusi tadi. Kerana dia macam tak balance, dia akan repeat benda yang sama. Dipengerusikan oleh Perdana Menteri di peringkat jawatankuasa, dibawa ke kabinet yang dipengerusikan juga oleh Perdana Menteri. Jadi kita tak ada tambahan nilai di situ. Kalau kita betul-betul serius ingin memastikan supaya akta ini memberi kesan yang besar kepada pengurusan fiskal, kita beri sedikit kebebasan kepada jawatankuasa buat keputusan, bukan keputusan, buat usul, buat cadangan, bawa pada kerajaan, maka sparring. Kerajaan akan lihat daripada pelbagai sudut, kata tak patut macam ni, dia akan ada keadaan di mana cadangan tersebut akan turun naik, maka kita akan mendapat satu keputusan atau satu cadangan yang lebih menyeluruh. Itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan ketidakcapaian objektif fiskal. Saya disebut tadi, kalau tak capai objektif fiskal, maka boleh dibawa ke Dewan Rakyat untuk dijelaskan apakah plan untuk untuk kerajaan mencapai objektif ini. Maka saya nak tanya di sini, kalaulah dibawa plan kepada Dewan Rakyat, disebut tadi kalau plan itu tidak diluluskan, maka Dewan boleh minta menteri balik, buat balik, bentangkan balik. Soalan saya, dalam tempoh tersebut, sekiranya plan tersebut tidak diluluskan oleh Dewan, apakah terdapat kesan kepada belanjawan tahun tersebut yang telah diluluskan? Ini penting untuk pihak luar mendapat gambaran. Nanti tidak kan orang ingat macam berlaku di setengah negara, apabila sesuatu tak diluluskan oleh Dewan, dia tergantung, ada shutdown dan sebagainya. Jadi ini memerlukan satu perhatian, nak kena jelaskan. Kalaulah dibawa ke Dewan, tidak diluluskan, bawa balik, sehinggalah diluluskan itu, apa terjadi pada belanjawan untuk tahun tersebut. Dan sekiranya perkara ini tidak dijelaskan, ini akan timbul seperti mana yang disebut oleh Bagan tadi, rating agensi dan sebagainya akan melihat bagaimana keadaan yang kita nak lalui dalam tempoh yang kita perlu lihat tadi. Sebab itu yang ketiga, kalau boleh Tan Sri Speaker, saya ingin sentuh sedikit lagi, adalah apabila kita mempunyai target dan sasaran seperti mana yang disebut oleh Bagan tadi, 3% kurang daripada 3% defisit, cabaran kita adalah nak mencapai defisit ini. Dan jika kita lihat kajian-kajian yang dibuat di seluruh dunia berkaitan dengan akhta pengurusan fiskal ini, dia akan ada terdapat kecenderungan untuk memastikan ianya dicapai. Bila nak capai benda ini, maka akan berlaku di mana OE sebagai contoh, saya tak cakap akan berlaku terus berlaku, OE mungkin akan diklasifikasikan sebagai DE untuk memastikan supaya ianya dapat dicapai. Satu lagi, memandangkan kita menggunakan perakaunan tunai berubah,
maka kita perlu lihat ya, adakah akan terdapat keadaan di mana kerajaan menangguhkan perbelanjaan termasuk bayaran-bayaran kepada pembekal-pembekal kerajaan, vendor-vendor kerajaan bagi memastikan target tersebut dicapai, dan apakah mekanisme yang akan diletakkan oleh Kementerian Keuangan bagi memastikan perkara-perkara sebegini dan perkara-perkara lain yang berkaitan daripada berlaku. Saya rasa itu saja. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang-di-Pertua. Terima kasih Hormat Perdana Menteri. Paya Besar mengambil kira pembentangan rancangan undang-undang ini adalah satu pembentangan yang sangat kehadapan bagi memastikan ekonomi negara kita kembali dipulih dan dapat dilihat oleh pelabur-pelabur khususnya di peringkat antarabangsa, sebuah negara yang mempunyai keterusan, tanggungjawab, dan yang paling pentingnya adalah bagaimana kita nak meraih kembali pelaburan-pelaburan yang datang daripada luar negara. Perkara pokok Tan Sri adalah berkaitan bagaimana objektif fiskal yang diletakkan dalam jadual pertama, dan perkara pokoknya adalah bagaimana kita menentukan KDNK nominal yang termaktub dalam fasa 7 Tan Sri Yang-di-Pertua adalah yang ditentukan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya khawatir, saya bimbang penentuan KDNK nominal ini mengambil kira faktor yang agak bias. Saya minta Kementerian Kewangan untuk memperjelaskan supaya Dewan Yang Mulia ini jelas bahawasanya sebab apa cara sekalipun kayu ukur yang dibuat, dia akan merujuk kepada nilai KDNK, dan fasa 7 memberitahu Yang Berhormat Menteri menentukan. Persoalan yang kedua adalah bila nak ditentukan, mengikut tahun kewangan ataupun mengikut kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga atau kuarter keempat. Itu perkara pokok yang pertama. Perkara pokok yang kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putrajaya sebentar tadi Tan Sri adalah berkaitan bagaimana kita nak melihat jawatan kuasa fiskal ini adalah jawatan kuasa yang begitu bebas. Saya faham dia ada jawatan kuasa kecil, di mana jawatan kuasa kecil akan mengusulkan atau mengesyorkan cadangan kepada jawatan kuasa fiskal. Tetapi bagi saya, keanggotaan jawatan kuasa kecil ini juga diletakkan dan ditentu tata kelolanya oleh mereka sendiri. Adakah pelibatan daripada pihak luar ataupun hanya berbincang di peringkat Kementerian Kewangan, mengambil kira pandangan Kementerian Kewangan sahaja dan mengesyorkan kepada jawatan kuasa fiskal, dan fiskal membuat keputusan akhirnya akan dirubber stamp di peringkat kabinet seperti mana yang disebutkan tadi. Itu yang kedua Tan Sri. Yang ketiganya Tan Sri, saya harap kita hari ini dapat penjelasan. Adakah dengan FRA ini boleh meningkatkan penarafan kredit negara kita? Yang Hormat Tan Sri, kita hadapi penarafan kredit ini naik dan turun. Selepas Asian Financial Crisis 1997-1998, berlaku penurunan kredit sehingga B- oleh Fitch, dan kemudiannya selepas 2 tahun naik. Dan hari ini kita berada terperangkap dalam keadaan A- selama 18 tahun. Saya tak faham Tan Sri bagaimana rancangan undang-undang ini akan dapat membantu supaya terperangkapnya kita dalam penarafan kredit antarabangsa ini sehingga 18 tahun tak meningkat-meningkat. Sebab satu hari Tan Sri, pada tahun 1991 kita berada A- ke atas sehinggalah positif A. Jadi ini menunjukkan apa pentingnya kredit antarabangsa ini. Pertamanya dari segi pelabur, dia akan merujuk negara kita ini mempunyai kemampanan kewangan atau tidak. Adakah bagus untuk melabur negara kita. Dan sudah pasti kerajaan juga penting, Yang Berhormat Tan Sri, kerana ia akan memberi petunjuk bahawasanya keadaan dan kemajuan makroekonomi negara ini berada di tahap yang lebih baik. Dan kredit sovereign credit rating amat penting kerana ia akan tail down kepada entiti seperti JLC, syarikat-syarikat swasta. Kalau kerajaan tidak dapat menguruskan dengan baik fiskal mereka, akhirnya kredit jatuh. Dan saya nak tahu di Dewan Yang Mulia ini, apakah implikasi terhadap kesan-kesan penurunan dan peningkatan kepada rating ini. Dan saya juga nak tahu komitmen jaminan supaya sudah kita muktamadkan, jangan ada dipanggil rule over, faedah atas faedah. Saya suka pandangan Yang Berhormat Bagan supaya walaupun kita ada government guarantee Tan Sri, adakah dalam objektif yang keempat jaminan kewangan tersebut kurang daripada 25% dimasukkan juga good guarantee. Apa maksud good guarantee?
Good guarantee adalah apabila dikatakan akan dapat pulangan balik. Kalau dapat pulangan balik, dia tak termasukkan atau bagaimana? Saya perlukan penjelasan daripada Kementerian Keuangan. Yang berikutnya Tan Sri, saya harap sangat supaya kita dapat berusaha untuk menurunkan bayaran khidmat hutang Tan Sri. Dulu bayaran khidmat hutang kita 12%. Naik, sekarang 16%. Dan bagaimana keadaan FRA ini boleh membantu untuk kita menurunkan debt service charges kita. Negara penarafan seperti negara kita A- Tan Sri, sudah menunjukkan negara kita ini sangat ke belakang dari segi bayaran debt service ini, bayaran khidmat hutang ini. Dan ini semua penyata-penyata yang menyebabkan negara kita masih terperangkap dalam tinjauan oleh Standard & Poor berada di peringkat stabil, tak pergi kepada yang positif. Saya nak tanya kepada Kementerian Kewangan, kita dulu naikkan dari 55 ke 60, 60 ke 65. Adakah dengan IFRA ini selepas 3 ke 5 tahun kita akan kembali balik kepada had statutory yang asal 55%? Itu yang penting. Yang keduanya, apabila kita bagi GG kepada syarikat SPV, JLC, apakah penalti sekiranya kita tidak dapat faedah kepada atau hasil kepada GG yang kita berikan? Yang akhirnya Tan Sri, saya minta sangat supaya biarlah hasil negara yang kita masukkan dalam penggal-penggal dalam FRA ini dapat bertumbuh dengan lebih baik seperti mana pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya bertumbuh 1% kutipan cukai kita, tetapi ekonomi kita bertumbuh 8%. Bagaimana FRA ini dapat membantu dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Saya jemput Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, Tanjung Karang ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah atas inisiatif dan usaha Kementerian Kewangan untuk mengadakan Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Setelah sekian lama, negara kita ditadbir tanpa Akta Tata Kelola Pengurusan Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang betul-betul mengikat menteri untuk bertanggungjawab kepada pengurusan kewangan awam itu sendiri. Maka tidak heranlah kita telah mendengar dan telah melalui pelbagai skandal kewangan yang merugikan negara dan rakyat berbilion-bilion ringgit, antaranya 1MDB, LCS, skandal air di Sabah dan terkini kerugian syarikat Boston dan lain-lain skandal yang cukup mengecewakan rakyat. Akta ini meletakkan tanggungjawab dan accountability yang sangat besar kepada seorang menteri dalam mengurus kewangan awam, sama ada untuk perbelanjaan mengurus ataupun perbelanjaan pembangunan kementeriannya. Jadi lantikan menteri perlulah seorang yang betul-betul educated, berketerampilan, berwawasan dan mampu berfungsi sebaiknya dalam apa jua situasi. Tuan Yang di-Pertua, ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik seseorang itu untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Kementeri Pertanian dan Ketajaman Makanan yang kelihatan dipandu dan bukan memandu kementeriannya. Ini terselah dalam isu telur dan sekarang isu beras putih tempatan. Jadi saya memohon maaf dan dengan penuh takzim menyeru Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun yang amat berhormat PMX perlulah menggantikan beliau dengan seorang menteri yang lebih berkelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan sekaligus menyelesaikan isu makanan rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua, RUU ini membawa dasar fiskal yang berhemah dan berintegriti dalam pengurusan kewangan awam dengan meletakkan menteri mengambil penuh tanggungjawab, accountability, ketelusan dan kesesamaan antara generasi kini dan akan datang. Akta ini juga bertujuan untuk mewujudkan tadbir urus dalam menguruskan kewangan awam yang teratur mengikut SOP yang telah ditetapkan, termasuk pengurusan risiko fiskal khususnya yang berhubung dengan hasil perbelanjaan, pinjaman dan hutang serta melaporkan belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Seksyen 18 dalam kurungan 1 RUU
menggariskan objektif utama untuk memastikan kemampanan keuangan awam memelihara kestabilan makroekonomi, mencapai dan mengekalkan kemampanan bagi fiskal, mencapai dan mengekalkan tahap hutang yang berhemat dan memastikan pengurusan risiko fiskal yang berkesan dan melindungi kesejahteraan rakyat. Seorang menteri juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan hasil kerja mampu membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan serta meminimalkan potensi kehilangan hasil dan memastikan pengurusan dan pentadbiran hasil mengikut objektif yang telah ditetapkan. Tuan Yang Di-Pertua, Seksyen 16-1 menghendaki menteri merumus dan melaksanakan dasar pengurusan pinjaman dan hutang secara bertanggungjawab dan berhemat untuk memastikan kemampuan dan kemampanan hutang serta menghadkan pendedahan kepada risiko fizikal. Seksyen 28-29 menetapkan perubahan jawatan kuasa dasar fiskal yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri bagi menilai perkara fiskal, hutang, liability dan risiko fiskal. Silakan. Tanjung Karang minta laluan sikit. Terima kasih kepada Tanjung Karang. Setujukah Tanjung Karang dalam bahagian 5 jawatan kuasa dasar fizikal bagi penubuhan jawatan kuasa bagi fasal 29 iaitu daripada A hingga I, jawatan kuasa A hingga A dan C adalah berlaku pertindihan. Saya mencadangkan supaya pertindihan ini adalah boleh mengganggu tata kelola kewangan. Saya mencadangkan supaya jawatan kuasa C diasingkan supaya lebih telus dan terjamin. Terima kasih, Tanjung Karang. Ya, sila masukkan ucapan dalam ucapan saya. Seterusnya, Seksyen 32 menghendaki seorang menteri menyediakan laporan prestasi perbelanjaan pertengah tahun, penyata risiko fiskal, penyata perbelanjaan cukai tahunan dan pelan mitigasi sekiranya berkenaan. Tuan Yang Di-Pertua, di dalam RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal ini, ianya berakhir di bahagian 4 dengan tajuk pelaporan. Persoalan saya, kenapa tak ada bahagian yang kelima yang menyentuh soal kesalahan dan penalti dimasukkan sekali ke dalam RUU ini. Tuan Yang Di-Pertua, dengan sini saya mohon menyokong RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 bagi memastikan menteri lebih bertanggungjawab, accountable, transparent dan saksama dalam mengurus kementerian dan keuangan negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Saya jemput Gopeng. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Kalau cadangan Tanjung Karang kata nak Menteri Pertanian untuk bertanggungjawab atas isu beras tempatan berkurangan, saya ingin mencabar Tanjung Karang supaya lihat kepada kehadiran, kalau marang punya kehadiran kurang penting dalam Dewan Rakyat ini, minta dia letak jawatan juga. Kalau itu logik, tak membantu kan? So saya rasa kita patutnya kembali kepada perbincangan hari ini tentang apakah RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA. Tan Sri Speaker, kita menyadari bahawanya cabaran untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan mencapaikan pertumbuhan yang mampan, kerajaan harus mencari jalan bagi merancang, melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan, selaras dengan wadah ekonomi madani. Bagi tempoh 10 bulan yang lalu, kerajaan perpaduan sebenarnya telah pun menemui pelbagai penyelesaian bagi memberikan lonjakan dalam pembangunan ekonomi negara kita, seperti kerangka ekonomi madani, kerangka pelan hala tuju peralihan tenaga, kerangka pelan induk perindustrian baharu, dasar gaji progresif dan sistem pangkalan data padu yang dalam proses. Namun masih lagi timbul pelbagai kebimbangan berbangkit tentang kurang yakin tentang komitmen kerajaan untuk melaksanakan segala dasar dan program yang dicerahkan dengan pengalaman yang tidak baik tentang skandal-skandal yang berlaku, ketirisan-ketirisan yang berlaku dalam bab pengurusan kewangan. Sebagai contohnya, ramai bertanya, KSP RMK ke-12, kerajaan meletakkan sasaran baru dengan tambahan perbelanjaan 15 bilion untuk menampungkan program dan dasar yang baru yang akan berlangsung dalam tempoh 2-3 tahun ini. Dari manakah dana itu dapat? Dari manakah tambahan hasil itu dapat? Kedua, bagaimanakah subsidi bersasar
dasar ini dapat dilaksanakan dengan keadaan kerajaan yang kini menanggung pelbagai hutang yang besar dan contingency liability yang banyak. Dan ketiga adalah mengapakah kerajaan mampu menjimatkan 8 bilion ringgit dalam tahun ini dengan pengurangan subsidi pokal elektrik kepada sekumpulan kecil sektor perindustrian dan sebagainya. Maka bagi saya pembatangan RUU ini adalah sangat penting sebagai pelengkap kepada segala dasar kerajaan bagi meyakinkan rakyat di luar sana dan juga pelabur dan pasaran. Yes, we walk the talk. Kita janjikan apa yang kita nak buat dan kita laksanakan pada hari ini. Dan apa yang dirancangkan akan dilaksanakan. Jika apa yang dirancangkan itu tidak dilaksanakan, maka Pak Menteri yang bakal akan dipersoalkan dalam Dewan ini juga. Dan bayangkan kerajaan kini meletakkan syarat untuk mengawal cara pengurusan kewangan awam. Dan ini adalah komitmen kerajaan untuk memastikan tata kelola yang baik, ketulusan dan kebertanggungjawaban dalam soal pengurusan kewangan awam. Bagi saya, pengendalian RUU ini adalah untuk memastikan kemampanan fiskal kerajaan persekutuan dengan berpandukan kepada prinsip menjaga disiplin kewangan dan kebertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. Rakyat dan pasaran akan dibentangkan dengan maklumat yang penuh mengenai kedudukan kewangan negara yang lepas, semasa dan risiko masa depan. Dan pendek kata, pembentangan RUU ini adalah satu anjakan besar, big bold, bagi memastikan kemampanan ekonomi dan fiskal negara dalam kita menghadapi kesukaran untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dan adalah penting kita harus meyakinkan rakyat dan pelabur-pelabur di luar sana bahawanya kerajaan kini berada di dalam satu landasan yang baik, komitmen yang tinggi dan disiplin pengurusan kewangan dengan berpaksikan kepada undang-undang yang ketat. Turut kita dapat memastikan pengurusan ini berdasarkan kepada sasaran yang ditetapkan, tetapi bukan mengikut kehendak pentadbiran, mengikut kepentingan politik masing-masing, terutamanya menjelang musim-musim pilihan raya. Sekaligus, kita akan memberikan keyakinan kepada rakyat dan pasaran, termasuk syarikat pentarafan, pemegang dana, para pelabur yang memberikan tumpuan dan perhatian kepada negara kita. Dan saya percaya dalam kita mewarisi sebagai pelbagai cabaran dengan hutang dan contingency liability yang tinggi dan skandal-skandal yang pernah kita lalui, saya yakin dan percaya dengan pengenalan RUU ini kita dapat meyakinkan rakyat di luar sana dan mengembalikan negara kita dalam landasan yang baik. Sekian sahaja, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Bacok. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bacok untuk membahaskan RUU ini, iaitu satu akta yang bertujuan untuk mendisiplinkan Putrajaya dan memberikan lebih kuasa kepada Parlimen untuk mengawal selia urusan kewangan negara. Saya terus kepada tajuk yang saya ingin tarik perhatian Yang Berhormat Menteri. Yang pertama, objektif. Secara dasarnya, akta ini perlu mendukung nilai 3T, iaitu tadbir urus, tanggungjawab dan telus, khususnya berhubung dengan pengurusan hasil perbelanjaan awam, pinjaman, hutang dan pelaporan keuangan yang berkaitan. Beberapa objektif disiplin fiskal berkaitan telah digariskan dalam fasa 6(1) dan 6(2) RUU ini. Namun Bacok berpandangan penumpuan terpenting perlu diberikan kepada prinsip kesaksamaan antara generasi, yang bermaksud pengurusan dasar fiskal negara hendaklah mengambil kira kesannya ke atas kesejahteraan generasi akan datang, bukan kepentingan hari ini sahaja. Adik-adik pelajar di atas sana pun adalah generasi yang akan datang yang perlu kita berikan perhatian. Keduanya ialah hasil. Dalam perumusan dasar hasil yang digariskan, beberapa objektif penting hendaklah dicapai, antaranya hasil yang mencukupi, mampan, cekap dan berdaya saing. Namun, Bacok berpandangan penekanan utama perlu diberikan kepada prinsip keadilan dalam penjanaan hasil dan dasar pencukaian negara, mengambil kira satu, keupayaan untuk membayar cukai, dan yang kedua, manfaat yang diperolehi daripada cukai yang dibayar sama ada ianya bersifat regresif, progresif ataupun kombinasi. Justru aspek keadilan cukai perlu dititik beratkan dalam fasal 10(2).
tanpa dikesampingkan pentingnya dasar hasil yang mampan dan terjamin supaya kebajikan rakyat dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara mampan dan terjamin. Ketiga, objektif dasar fiskal. Bacuk ingin bertanya berdasarkan kepada 4 parameter objektif fiskal yang terkandung dalam jadual pertama, mengapa tidak digariskan parameter berkait perbelanjaan mengurus OE? Sedangkan kita tahu nisbah OE sudah pun mencecah lebih 97% kepada nilai hasil. Malah dalam penyata akaun persekutuan, nisbah OE dan hasil sebenar bagi tahun 2022 sudah pun mencecah hampir 99%. Yang keempat, perbelanjaan awam. Di sini Bacuk ingin menekankan aspek keutamaan, prioriti perbelanjaan supaya yang dahulu didahulukan, dan ingin bertanya apakah mekanisme di pihak kementerian bagi memastikan segala program dan projek yang dilaksanakan mempunyai impak yang tinggi dan nilai kesan pengganda kepada ekonomi, khususnya sebagai alat yang bersifat menstabilkan ekonomi, counter cyclical measures dengan izin. Yang kelima, penyimpangan sementara. Tuan Sri Speaker, dalam keadaan disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari, pastinya perlu ada peruntukan untuk situasi luar jangka seperti COVID-19 sebelum ini. Melihat kepada aturan ataupun proses yang digariskan dalam fasa 26 dan 27 RUU ini, soalan saya, apakah ruang keanjalan, fleksibiliti yang ada yang diberikan untuk membuat sebarang pelarasan, mengambil kira proses panjang daripada MOF kepada Jawatankuasa Fiskal, kepada Kabinet dan juga kepada Dewan Rakyat. Bacuk juga bersetuju dengan kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putrajaya berkenaan dengan fungsi dan komposisi Jawatankuasa Fiskal yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dianggotai oleh Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi, yang akan mengemukakan cadangan kepada jemaah menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri juga orang yang sama. Yang keenam, pelaporan. Tuan Sri Speaker, Bacuk amat bersetuju supaya pelaporan yang lebih telus dikemukakan untuk tetapan rakyat keseluruhan. Inilah elemen 3T yang saya sebut di awal tadi, meliputi laporan tahunan dan laporan pertengahan tahun. Akhirnya, Tuan Sri Speaker, pada hemat Bacuk, aspek penjimatan dan disiplin kewangan ini perlulah dimulakan daripada atas. Bermula daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri, hinggalah kepada pegawai atasan dan kaki tangan bawahan, supaya disiplin fiskal ini dapat dibudayakan di semua peringkat. Janganlah sampai pegawai bawahan terpaksa berkira-kira dengan bajet peruntukan yang ada di jabatan untuk outstation dan juga claim. Nak jumpa rakyat, nak jumpa petani, nak jumpa nelayan, di kawasan saya di Bacuk itu, nak jumpa usahawan di bawah ni, itu sangat susah. Tetapi menteri mudah-mudah sahaja ke sana ke sini, naik heli, mengumumkan projek di sana sini. Kepimpinan melalui teladan Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih. Baik, saya jemput Puchong. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi ruang kepada Puchong untuk turut dalam perbahasan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal. Sememangnya Tan Sri Speaker, negara kita sekarang ditenggelam hutang. Saya tengok satu ayat dalam surat khabar, Malaysia drowning in debt. Saya rasa hutang kita telah pun mencecah lebih daripada 1 trilion ringgit. Bayar faedah sahaja 46 bilion ringgit setiap tahun. Ia bermaksud bahawa kita perlu bayar faedah saja, bukan prinsipal. Faedah saja setiap hari 126 juta, setiap jam 5.25 juta setiap saat. Setiap saat, yang apabila saya cakap sekarang, kita setiap saat perlu bayar RM1,460 untuk bayaran faedah saja. Oleh itu, Puchong amat mengalu-alukan rang undang-undang ini. Ini telah menunjukkan satu semangat political will daripada kerajaan untuk membawa negara kita ke landasan yang betul. Ini adalah one step towards the right direction, satu langkah ke arah yang betul. Tetapi apabila Puchong membaca rang undang-undang ini dan dengan teliti peruntukan section-section, saya berasa bahawa mungkin kita boleh tambah baik lagi untuk masa depan. Yang satu, saya tengok baca peruntukan ini semacam satu job description untuk Menteri Kewangan saja. Apa laporan yang perlu dibuat, apa jawatan kuasa, apa yang ni kalau tak ada akta pun saya rasa Menteri Kewangan perlu buat.
Oleh itu adalah agak sedih juga Malaysia telah di satu tahap di mana kita perlu ada satu akta undang-undang supaya Menteri Kewangan kita bertanggungjawab dan buat kerja mereka dengan betul. Kalau kita ada persoalannya, kalau kita ada akta untuk Menteri Kewangan, adakah kita juga kena ada akta untuk menteri-menteri lain? Oleh itu, ini adalah satu persoalan yang saya tak ada jawapan. Dan walaupun saya sangat sokong kepada rang undang-undang ini, tetapi agak sedih jugalah. Tambahan lagi, kalau kita tengok ya, RUU ini senarai tanggungjawab Menteri Kewangan. Menteri Kewangan perlu buat ini, perlu buat itu. Tetapi jika Menteri Kewangan tak patuh, tak buat, tak ada apa-apa peruntukan dalam RUU ini untuk sebarang hukuman ataupun tindakan yang boleh diambil. Ini mengingatkan saya Akta Orang Kurang Upaya yang diluluskan oleh Parlimen ini pada tahun 2008, di mana kerajaan sepatutnya menyediakan prasarana awam yang mesra OKU. Tetapi sama juga seperti RUU ini, kalau tak buat pun tak ada apa-apa berlaku. Oleh itu sampai hari ini kalau kita tengok prasarana kita, banyak lagi tidak mesra OKU. So oleh itu saya nak penjelasan daripada kementerian, apakah langkah yang akan dibuat supaya ia tidak menjadi setakat kosmetik sahaja. Yang kedua, saya juga nak mengingatkan kerajaan bahawa mengikut laporan Ketua Audit Negara Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2022, hutang persekutuan pada akhir 2022 telah pun mencecah 1.08 trilion. Ini adalah daripada berita semalam. Iaitu telah mencatat hutang persekutuan kepada KDNK 6.3%. Ini bermakna kerajaan akan terus melanggar akta ini apabila ia dikuatkuasakan. Di mana because kalau kita tengok jadual pertama, dia telah tetapkan bahawa nisbah hutang ke KDNK tidak boleh melebihi 60%. Harap kementerian boleh jelaskan. Selain itu, Puchong juga ingin mendapatkan penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perbezaan had nisbah hutang ke KDNK di bawah akta ini, iaitu 60% dengan hak yang ditetapkan di bawah Akta Pinjaman Tempatan dan Akta Pandanan Kerajaan 1983 pada 55%. Bagaimana kita menutupkan perbezaan ini? Selain itu, Puchong juga ingin tahu dari segi proses, apakah perbezaan yang dibawa oleh RUU ini kalau kita berbanding dengan business as usual apabila kerajaan perlu meningkatkan hutang nisbah hutang ke KDNK lebih daripada satu had yang ditetapkan. Melalui RUU ini, jika kerajaan tidak boleh mencapai objektif fiskal dan nilai kuantiti seperti jadual pertama, maka menteri perlu membentangkan satu pelan pelarasan fiskal untuk diluluskan melalui ketetapan oleh Dewan Rakyat. Kalau tak ada RUU, maksud business as usual, proses yang sama juga akan diambil walaupun berbeza bentuk. Puchong masih ingat lagi pada masa COVID melanda. Kerajaan masa itu perlu membawa RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan COVID-19 2020 yang meningkatkan nisbah hutang ke KDNK dari 55% ke 60% pada tahun 2020 dan seterusnya 65% melalui pindaan akta yang sama pada Oktober 2021. Ada RUU ini ataupun tiada RUU ini, sama proses akan diambil. Hanya different berbeza nama saja. Ya, satu, pelan pelarasan fiskal kalau kita ada RUU ini. Kalau tak ada RUU, kita juga perlu membawa satu akta rang undang-undang untuk kelulusan Parlimen. Malah melalui RUU ini untuk penyimpangan sementara. Kalau kita tengok Section 26, penyimpangan sementara kerajaan hanya perlu membentangkan pelan pelarasan fiskal. Tiada kelulusan diperlukan. Kalau boleh saya minta penjelasan daripada kementerian. Oleh itu saya juga ingin minta penjelasan berapakah panjang temponya sementara itu, sebab saya tengok Section 2 tafsiran, tiada tafsiran untuk apakah yang dimasukkan oleh penyimpangan sementara. Akhirnya Puchong juga ingin minta penjelasan kenapa hak liability persekutuan tidak dimasukkan dalam hak akta ini dalam jadual pertama. Itu sahaja yang saya nak dapatkan penjelasan daripada kementerian. Walaupun saya ada sikit teguran, tapi Tan Sri Speaker, Puchong sangat mengalu-alukan dan sangat setuju dengan pembentangan
pembentangan RUU ini. Terima kasih. Saya jemput Kuala Kerai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada Kuala Kerai untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 Kementerian Keuangan Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, tadbir urus dan ketulusan kerajaan ataupun disebut-sebut pada hari ini tata kelola dilihat sebagai satu kemestian bagi setiap kerajaan di dunia. Ia menjadi tema bagi pihak kerajaan yang ada untuk memperbaiki mutu pemerintahan dan pentadbiran mereka. Dan dalam masa sama, ia juga menjadi senjata bagi pihak kami sebelah pembangkang untuk mengkoreksi dan juga menilai kerajaan yang sedia ada. Kerajaan yang lemah dan tidak mengamalkan tata kelola yang baik tentunya akan mengundang korupsi, kerajaan yang tidak stabil, patronisme, rasuah, diktator, elitisme dan penghujungnya membawa kepada kemunduran kepada sesebuah negara. Saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk melakukan tadbir urus yang baik dalam sistem pentadbiran negara ini. Saya juga berkeyakinan seluruh rakyat bersetuju dengan usaha tersebut. Namun, mestilah betul-betul ikhlas. Tan Sri Dipertua, ada 5 persoalan dan juga cadangan saya terhadap RUU yang dibentang pada hari ini. Yang pertama ialah mekanisme semak dan imbang dalam proses perolehan. Apakah usaha penambahbaikan terhadap kelompongan dalam sistem perolehan semasa negara serta mekanisme semak imbang yang sedia ada mengambil kira kelemahan sistem sedia ada yang hanya mendedahkan pembida yang menang beserta kos. Ia juga harus mendedahkan perubahan sepanjang kontrak berjalan, misalnya apabila perubahan harga ataupun pengubahsuaian berlaku, untuk memberikan maklumat semak dan imbang secara lebih telus. Adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji dan memperhalusi aspek kuasa budi bicara dalam membenarkan rundingan terus untuk sesuatu penganugerahan kontrak, termasuk sama ada wujud keperluan untuk mewajibkan pemberian sebab-sebab dan juga justifikasi secara terbuka sebelum penganugerahan sesebuah kontrak. Isu yang kedua ialah Tan Sri Dipertua, kontrak bersifat sensitif. Bagi kontrak yang melibatkan elemen sensitif seperti kontrak pertahanan, adakah kerajaan juga akan mempertimbangkan show pelaporan mendaturi kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi tujuan meningkatkan pengawasan yang rapi serta proses pelaksanaan kontrak yang telus? Di hadapan kita, isu kapal SCLCS masih menjadi tanda tanya terhadap tata kelola kerajaan pada hari ini. Isu yang ketiga Tan Sri Dipertua ialah berkaitan dengan dasar perbelanjaan awam. Panduan Al-Quranul Karim perlu diambil dalam melaksanakan dasar ini. Jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu boros ataupun membazir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Maksudnya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah pula engkau menghulurnya dengan sehabis-habisnya. Kerana akibatnya akan tinggalkan engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Suratul Isra ayat 29. Soalan saya ialah apakah langkah rasionalisasi terkini kerajaan, khususnya mengenai keutamaan perbelanjaan yang mampu mengurangkan ketirisan dan pembaziran melibatkan dasar perbelanjaan awam, dan sejauh manakah tahap penjimatannya dapat dirasai sehingga kini? Apakah hasil pencapaian daripada mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN yang diadakan pada September 2023 serta tindakan susulan yang telah diambil? Isu yang keempat Tan Sri Dipertua ialah pengurusan pinjaman dan hutang. Saya ingin bertanyakan kepada pihak kerajaan, adakah semua pengurusan ataupun muamalah kerajaan pada hari ini, termasuk pinjaman dan hutang serta perolehan, mematuhi prinsip dan juga patuh syariah? Kerana isu patuh syariah adalah amat penting dalam pengurusan muamalah harian kita secara individu, apatah lagi dalam berkerajaan, agar redha Allah bersama kita. Begitu juga dengan entiti kerajaan ataupun syarikat-syarikat GLC, sama ada urusan berkaitan dengan keuangan ataupun dan juga tata kelolanya. Saya mencadangkan kerajaan mewajibkan setiap GLC melantik sebuah jawatankuasa syariah bagi memastikan kita tidak terlencong. Isu yang agak lari sikit daripada tajuk ini, tapi saya nak cadangkan di sini, ialah antara elemen penting untuk melaksanakan tata kelola yang baik ialah kaki tangan kerajaan. Saya mengambil peluang di sini mencadangkan kepada pihak kerajaan mewujudkan apa-apa mekanisme yang sesuai agar dapat melaksanakan pinjaman tanpa faedah kepada kaki tangan kerajaan. Sebagai contoh, Kerajaan Kelantan telah 30 tahun melaksanakannya bagi tujuan pinjaman pembelian kenderaan kepada kaki tangan awam ataupun PTN, Pegawai Tadbir Negeri.
Pinjaman tanpa faedah ini tentunya memberi keselesaan dan dalam masa yang sama akan meningkatkan produktiviti kegiatan kerajaan. Contoh yang kedua ialah pinjaman tanpa faedah. Sewaktu kerajaan era PM ke-9 YB Bra pernah melaksanakan pembiayaan keuangan peribadi tanpa faedah sehingga RM5,000 ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional kepada mangsa-mangsa banjir. Sebanyak 100 juta diperuntukkan bagi tujuan ini untuk meringankan beban mangsa-mangsa banjir, khususnya PMKS, meneruskan perniagaan mereka termasuk juga membeli peralatan dan kelengkapan rumah yang musnah akibat bencana. Maknanya perkara ini boleh dibuat oleh pihak kerajaan. Dan yang terakhir dia perlu dasar hasil. Saya juga menyuruh kerajaan meneroka sumber hasil baru seperti rare earth element ataupun REE dengan lebih efisien lagi agar sumber hasil baru ini dapat dipercepat dan dipermudahkan pengeluarannya supaya kerajaan mendapat hasil yang lumayan dari sumber baru ini. Dalam masa sama kerajaan negeri pula dilibat uruskan bersama serta hasilnya perlu dibahagikan dengan tulus dan tidak lagi berpusing-pusing dengan pelbagai alasan biar semua merasainya. Janganlah jadi ianya dijadikan modal politik seperti mana yang berlaku terhadap royalti minyak dan gas seperti mana sebelum ini. Saya yakin seandainya kerajaan pada hari ini dapat berlaku adil dan memberi hak sepatutnya kepada kerajaan negeri, insya-Allah hasil yang dimiliki dan diperolehi menjadi mentambah berkat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Terima kasih. Tan Sri Pertua. Terima kasih. Saya jemput Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi ruang untuk Ipoh Timur menyampaikan sedikit perbahasan. Kalau kita kaji undang-undang tanggungjawab fiskal mana-mana negara, sama ada kita pergi Australia ke New Zealand ke Nigeria, kebanyakan kalau tidak semuanya bersandarkan 4 perkara. Satu adalah meletakkan tanggungjawab atau lebih memberatkan tanggungjawab Menteri Kewangan dan Kerajaan untuk lebih bertanggungjawab dalam hal-hal fiskal. Keduanya, ia juga meletakkan dan mewajibkan sasaran diumumkan dan dilaporkan kepada Parlimen dan juga rakyat jelata. Ketiganya, ketelusanlah, accountability dan transparansi dengan izin dalam laporan kepada orang awam dalam hal-hal fiskal dan pengurusan keuangan. Dan keempatnya sudah tentu memastikan atau memartabatkan institusi-institusi fiskal yang bebas atau lebih membebaskan institusi fiskal. Tapi yang pentingnya adalah bahawasanya ia memartabatkan dengan izin parliamentary oversight atau pengawasan tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli yang berhormat terhadap penggunaan wang rakyat atau pembelanjaan dan perancangan wang rakyat. Dan saya sangat mengalu-alukan satu mekanisme kewajipan malah untuk kerajaan melaporkan atau membuat awamlah, to make public separuh penggal medium term documentation lah dengan izin. Dan saya juga ingin membawa perhatian ahli-ahli yang berhormat kepada, walaupun apa yang saya nak sampaikan ini sebenarnya bersifat teguran, tetapi saya mula dengan asas bahawasanya we have to start somewhere, dan ini adalah satu tindakan membentangkan dan ahli-ahli yang berhormat meluluskan undang-undang ini, sesuatu yang tidak pernah dibuat, sesuatu yang tepat pada masanya, dan saya sokong sepenuh-penuhnya. Akan tetapi ada beberapa teguran yang saya nak sampaikan. Saya mula dengan kalau kita kaji bahagian demi bahagian dan juga penggal demi penggal dan juga section demi section, ada 2 section sahaja yang memberi accountability dan transparansi penuh dan kuasa penuh kepada Parlimen. Okey. Kalau tak silap dia anggaran perbelanjaan iaitu 35 dan section 27 iaitu ketidakcapaian objektif fiskal dan nilai kuantiti. Kalau kita turun satu grading lagi di mana adanya accountability tetapi accountability terhad dan ada kewajipan untuk dibentang kepada Parlimen, maksudnya
kita ni tak ada kuasa untuk memengaruhi, tetapi ia akan dibentangkan kepada kita. We have a say dengan izin, tapi tak ada pengaruh lah. Ada 16 section. Saya tak akan pergi satu demi satu lah. Dia ada limited powers or limited accountability. Dan yang seterusnya dia sebenarnya dua kategori saya nak cantumkan sekali. Satu adalah tak ada accountability nyata dan tak ada kewajipan untuk ber-accountability kepada Parlimen langsung, dan malah ada yang bukan saja dia tak ada accountability, kalau tunggu pun it's not timely dengan izin juga. Ada sejumlah 11 section. Dan saya juga ingin tarik perhatian ahli-ahli yang berhormat kepada sesuatu yang agak mendasar dan cerebral, if you would allow me. Bab 3% defisit 3% KDNK atau had 3% KDNK atau yang boleh sampai ke 3% KDNK dalam pembuatan bajet defisitnya. Sebenarnya saya agak risau sebab kita sudah dalam beberapa tahun ini menyaksikan penyimpangan. Nanti kita nak sembang pasal tafsiran apa tu penyimpangan pula. Apakah significant risk atau risiko significant. Tapi balik kepada kalau letak had dia 3% KDNK dan kurang, mungkin ia akan menjejaskan kerajaan yang bertanggungjawab untuk melakukan counter cyclical budgeting. Sebab akta ini meletakkan had tak boleh lepas, atau kalau lepasnya kena lapor, dia agak penin lah. Kena lapor dia lebih daripada 3%. Mungkin ia itu akan membuat kerajaan tak hendak buat apa yang perlu pada waktu-waktu risiko, waktu-waktu krisis, waktu-waktu susah, waktu-waktu ekonomi merudum untuk counter cyclical budgeting dan counter cyclical expenditure. Jadi ini adalah antara yang merisaukan, tetapi namun memang masa tak cukup. Ada beberapa soalan lagi, mungkin kita waktu masuk jawatan kuasa saya akan bawa juga. Tapi satu lagi soalan adalah entiti kerajaan ini. Kita tahu dalam akta dimenyatakan bahawa GLC besar bawah MOF Incorporated memang akan akta ini lakulah terhadap mereka. Tapi adakah syarikat-syarikat subsidiary badan berkanun atau subsidiary kepada syarikat GLC besar bawah MOF Incorporated pun, adakah subsidiary ini juga terpakai, akta ini terpakai bagi syarikat-syarikat yang lebih kecil ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Akhir kata, akta ini adalah sesuatu yang menunjukkan to what standards we hold ourselves. Dan standard yang diletakkan oleh akta ini memang bukan memancarkan, meletakkan Malaysia ke satu tahap, satu piawaian dan satu standard di mana kita telah masuk Liga Perdana dalam negara-negara maju, walaupun kita belum negara maju lagi. Sekian, terima kasih. Ipoh Timur menyokong sepenuh-penuhnya. Terima kasih. Saya jemput pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua memberi peluang kepada pendang untuk melibatkan diri dalam pembentangan rang undang dan fizikal wang negara ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan yang membentangkan kewangan awam dan juga tanggungjawab fiskal 2023 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Memandangkan tidak banyak masa yang diperuntukkan, jadi saya nak terus kepada poin yang saya akan bahaskan berkenaan dengan mekanisme semak dan imbang dengan izin, cek dan balance dalam sistem perolehan, mohon penerangan dalam usaha menambah baikkan kelompongan dalam sistem perolehan sedia ada dengan mengambil kira kelemahan sistem sedia ada yang hanya mendedahkan pembida yang menang beserta dengan kos. Saya merasa setiap proses yang dilaksanakan harus mendedahkan perubahan sepanjang kontrak berjalan. Misalnya apabila perubahan harga
atau pengubahsuaian berlaku untuk memberikan maklumat semak dan imbang ini lebih telus apabila dibentangkan dalam perolehan. Seterusnya, dalam hal berkaitan perolehan, adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji dan memperhalusi aspek kuasa budi bicara dalam membenarkan rundingan terus untuk sesuatu penganugerahan kontrak, termasuk sama ada wujud keperluan untuk mewajibkan pemberian sebab-sebab dan justifikasi secara terbuka sebelum penganugerahan kontrak dibuat. Saya rasa terkilan sikit dengan pembentangan undang-undang ini kerana tidak dibuat. Tan Sri Yang libat urus dengan MP-MP pembangkang untuk mendapat pandangan daripada pihak yang agak kontra dengan kerajaan. Kurang-kurangnya kerajaan boleh ada semak dan imbang, ada yang baik boleh kita. Ini tak buat. Tak pernah berlaku. Sebelum rang undang-undang tidak dibuat libat urus. Ni Menteri Timbalan Menteri Kewangan ada sini. Apa masalah? Takutkan membangkang? Jangan macam tu. Ni kita untuk negara. Untuk kita lawan rasuah, untuk kita jaga corruption fiskal negara ini. Bagi dengar pandangan daripada pihak kami ini. Jangan duk sakau tak tawahlah. Jadi oleh sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian semua pihak bersifat sensitif dan mempunyai kerahsiaan tinggi sebelum contoh perolehan kontrak seperti mana yang sebut dalam kontrak pertahanan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, seperti mana diberi kepada Thales dalam perolehan berkenaan dengan anugerahan radar kepada sebuah syarikat yang kita dah tahu rekodnya sangat buruk di beberapa negara, termasuk negara asalnya Perancis, dan juga dia tak boleh, dia sudah melibatkan rasuah di negara India berkenaan dengan maintenance MiG 2000 daripada Perancis. Ini perlu kita ambil titik beratkan. Oleh yang demikian, saya berharap setiap lapisan jawatankuasa perlu proses yang terperinci dengan izin meticulous supaya tidak boleh ambil kesempatan di semua peringkat proses perolehan ini. Oleh yang demikian, pihak kerajaan juga mempertimbangkan syaur pelaporan mandatori kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen bagi meningkatkan tahap ketelusan dengan izin, transparansi serta meningkatkan pengawasan rapi untuk setiap perolehan. Jadi itu yang saya sebut selalu, wahyu-wahyu ni ada dekat sini lah, terutamanya di perolehan Kementerian Kewangan. Tak payah perincikan. Seterusnya, saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan langkah rasionalisasi terkini kerajaan, khususnya mengenai keutamaan perbelanjaan yang mampu mengurangkan ketirisan dan pembaziran melibatkan dasar perbelanjaan awam dan sejauh manakah tahap penjimatan sehingga kini. Saya nak bagi tahu, pada tahun 2022, Bagan tadi dia sebut kerajaan dulu sangat rakus berbelanja. Perolehan pada tahun 2022, kita tengok penerimaan yang kita dapat hasil 2021 231 bilion. Pada 2022 penerimaan kita 292 bilion. Meningkat. Maknanya pengawalan duit, cara kutipan cukai bagus dibandingkan dengan sekarang rakyat sedang merintih merayu, tidak ada perbelanjaan, tidak ada untuk nak makan berai mahal. Jadi macam mana kita nak mengawal fizikal negara seperti mana yang dibentangkan hari ini, untuk apa? Ini persoalannya. Perlu dilihat, kita tengok pada tahun 2021 perbelanjaan pembangunan sebanyak 64 bilion. Dan pada tahun 2022 perbelanjaan pembangunan sudah meningkat 71 bilion. Jadi itu kita pengurusan. Begitu juga dengan pinjaman dalam negeri. Pada tahun 2021 ada 3 bilion, tetapi pada 2022 tidak ada pinjaman dalam luar negeri. Ini satu anjakan reformasi pentadbiran fiskal negara yang sangat baik. Jadi saya diakui oleh Ketua Audit Negara yang baru, di mana Ketua Audit Negara menyebut hutang negara pada tahun 2023 meningkat kepada 1.18 trilion dibandingkan pada tahun 2021 iaitu 979 bilion. Belum lepasi angka 1 trilion 2021 lagi. Untuk rekod pada tahun 2022 hutang termasuk liability, debt dan liability, kerajaan menjangkau 1.45 trilion atau lebih daripada 80.9%. Daripada KDNK dengan nisbah khidmat hutang dijangka melebihi 15% daripada
hasil kita. Ini kenyataan daripada Ketua Audit Negara yang baru, Wan yang berbahagia Datuk Wan Suraya dan Wan Muhammad Razi 2 hari lepas. Sila Gulong. Ya, terima kasih. Jadi dengan sejauh manakah kajian dibuat terhadap kemampanan sistem pencukaian sedia ada seiring langkah pengurangan hutang yang diambil, mengambil kira jumlah faedah pinjaman atau perbelanjaan lain yang ditanggung kerajaan. Dan akhir sekali, bagaimanakah kerajaan akan memperluaskan asas hasil untuk memastikan peruntukan hasil yang mampan di mana perbelanjaan mengurus dapat dibiayai menerusi hasil negara. Saya mohon penjelasan. Dengan itu saya nak ulang lagi sekali, iaitu terima kasih pada kerajaan terdahulu pada tahun 2022 tidak ada pinjaman luar negara. Semakin tiada, kosong. Ini satu anjakan yang sangat baik. Seperti mana yang disebut oleh Bagan tadi, saya menafikan kenyataan daripada Bagan yang hanya menuduh bermain politik tanpa melihat kepada fakta-fakta yang ditulis, yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Negara. Jangan main politik, wahai Bagan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendan. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Ya, setelah kita dengar pengujahan daripada kedua-dua belah pihak, saya kira saya hanya mahu menekankan betapa saya juga turut seperti semua menyokong akan pembentangan rang undang-undang ini yang pastinya sudah lama kita nantikan, rang undang-undang kewangan awam, public finance dan juga tanggungjawab fiskal, Fiscal Responsibility Act. Ia terkait dengan persoalan dipaksikan di atas kebertanggungjawaban, accountability, tanggungjawab, responsibility, ketelusan, transparansi dan juga kesaksamaan antara generasi ini. Satu yang kita mahu mungkin tidak ramai yang memahami, intergenerational dengan easy and equity. Ya. Apa yang nak saya sebutkan, Malan Yang Dipertua hanya menambah sikit, ya. Apabila kita perhatikan komitmen kerajaan ini memang tidak ada siapa pun boleh menafikan, dan inilah dia kerajaan madani yang akhirnya membentangkan akta FRA ini dan juga fiscal fiduciary responsibility ataupun kebertanggungjawaban fiskal. Namun ada beberapa perkara yang nak saya sebutkan, ya, Timbalan Yang Dipertua. Pertama adalah kesediaan kita memberi jaminan kerajaan, ya, government guarantee, yang to the tune dengan izin kepada paras 25% keluaran dalam negara kasar berbelanja secara off balance sheet, ya, bermakna kerajaan masih lagi bersedia berhutang, dan di sinilah yang akan diperhatikan oleh khususnya the professionals, ya, analis di luar sana. Apakah ada bezanya sebelum daripada FRA ini dilulus dan dikuatkuasakan dan selepasnya? Ya, 24 jam yang lalu kita perhatikan isu Bastard dan juga LTAT, di mana ada sedikit kemahuan satu entiti private, ya, KLK, yang mau, ya, memberikan mengambil alih entiti ini, tetapi akhirnya LTAT meminjam 2 bilion dengan jaminan kerajaan. Dan andainya kalau FRA ini sudah ada, apakah akan berlaku keputusan yang berbeza? Dan apa yang akan berbeza? Apa perhitungan yang akan berbeza? Di situlah saya kira bila kita perhatikan keanggotaan, ya, FRA ini, kita perhatikan saya belum puas untuk merasakan bahawa ia cukup independen, kerana sebahagian besarnya adalah daripada pihak eksekutif, dan di mana peranannya legislatif. Jadi saya mungkinlah kalau boleh dipertimbangkan, apakah wajar untuk kita mewujudkan satu jawatankuasa pilihan khas parlimen hanya atas agenda fiscal policy kerajaan, supaya secara bipartisan kami backbenchers dan juga opposition bench, ya, seperti mana dalam PSSC kesihatan kami bertindak secara bipartisan untuk menyemak dan mengimbang front bench, yakni kabinet dan khasnya Menteri Kewangan. Itu saya kira bolehkah diperhitungkan kewujudan satu PSSC fiscal policy
khusus dedicated untuk itu. Keduanya saya ingin juga menyinggung persoalan government guarantee tadi. Ya, bagaimana agak-agaknya akan dikuatkuasakan apabila memberikan jaminan kepada GLCs. 25% daripada KDNK itu bukan sikit wangnya. Hampir 425 bilion saya hitung-hitung begitu. Kalau ambillah buat masa price hari ini sebanyak 1.7 trilion GDP kita. Jadi kalaulah kita committed untuk ataupun kita sudah bersedia untuk memberikan 25% pinjaman off balance sheet ini, tetapi yang mungkin akan diperhatikan oleh rating agencies bukan saja itu, tetapi komitmen untuk kita memastikan fiskal disiplin ataupun disiplin fiskal kita apabila